Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini hari kelima Zulhijjah. Hari kelima Zulhijjah dari hari-hari yang terbaik dalam setahun. Hari ini hari kelima, berarti kita berada pada tengah-tengahnya. Telah berlalu pada kita 4 hari dari hari terbaik setahun, dan masih lagi berbaki 4 hari untuk kita sampai ke 9 Zulhijjah, dan berbaki 5 hari untuk kita menunaikan Idul Adha atau melaksanakan ibadat korban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada waktu itu, dan semoga Allah juga memberikan taufik dan petunjuknya untuk kita menjaga diri kita dan mengisi waktu-waktu yang begitu besar dan begitu hebat serta agung ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di page PQDM Quran Daily Malaysia, dan juga di cross page kan pada beberapa page yang berkaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan jazakumullahu khairan atas PQDM di atas inisiatif untuk mengadakan kelas ini. Pada hari ini kita berbicara tentang cabang iman. Iman yang mana merupakan harta kita yang paling bernilai dan modal kita yang kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan dia sebagai asas untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ada di dalam hati ini kita dah bincangkan dan kita dah sebut sebelum daripada ini. Malah di sisi ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni ada waktu dia bertambah, ada waktu dia berkurang. Yazidu bit ta'at, dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'asi, dan dia berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi penting untuk kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualiti iman kita ni biar senantiasa baik, cantik, elok, mantap, supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyuburkan dia, memantapkan dia, meninggikan dia, maka kita melihat kepada cabang-cabang iman. Kerana melalui cabang-cabang inilah insya-Allah iman itu boleh bertambah. Paling tinggi, paling kemuncak dia kita sebut sebelum daripada ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ialah mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya kita dalam hari-hari yang begini agung, sepatutnya kita pergi jam kepada cabang iman yang paling tinggi
untuk meningkatkan keimanan kepada Allah ialah dengan memperbaiki akidah kita, memperkemaskan tauhid kita, memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak puji pada hari-hari yang begitu besar melainkan memuji Allah yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka tauhid adalah kunci keimanan yang paling utama. Pada hari-hari kebesaran kita kata Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu akbar, walillahil hamd. Dan Allah maha besar, segala puji adalah bagi Allah. Maka seterusnya kita sambung bicara kita dalam soal cabang iman yang ke-20. Cabang iman yang ke-20. Sambil-sambil kita tidak lupa asas yang kita sebutkan tadi. Cabang iman yang ke-20 kita nak baca hari ini ialah bersuci. Sesungguhnya orang yang bersuci ni juga termasuk daripada cabang iman. Bersuci ni termasuk cabang iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, surah yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Di awal ayat ni Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila kamu nak salat, maka basuhlah muka kamu. Salat tu kita tahu sesuatu yang meninggikan keimanan kepada Allah. Malah dia antara rukun yang paling utama. Okey, dalam rukun-rukun Islam. Tapi rukun yang utama tu diiringi atau diletakkan bersama dengan bersuci. Ini menunjukkan bahawa bersuci ni sebahagian daripada iman dan merupakan cabang iman yang bukan calang-calang. Bukan biasa-biasa. Malah di dalam hadis Anas bin Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim menyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersuci ni separuh dari iman. Syatr ni separuh daripada iman. Maknanya tahap bersucinya seseorang individu dan hubungan dia dengan keimanan tu rapat. Okey? Sehingga dia nak salat mesti bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sama kita syarahkan jugalah, walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimah alhamdulillah yang kita puji Allah, bila kita kata alhamdulillah, kalimah tu bila letak di timbangan mizan, memenuhi timbangan mizan. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan kalimah subhanallah dan alhamdulillah. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Bila kita sebutlah subhanallah walhamdulillah, kalimah tersebut kalau diletakkan di atas langit, memenuhi antara langit dan juga bumi. Dan Nabi SAW kata, as-salat was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diya'un. Sabar itu sinaran. Wal-Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Quran itu hujjah untuk membela kamu atau hujjah yang mendakwa kamu. Wa kullun nas yaghdu. Setiap manusia
berusaha, dia kata di sini. Setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsahu, dan dia akan menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, sama ada dia membebaskannya ataupun menghancurkannya. Jadi semua dia akan pergi menuju Allah Azza wa Jalla. Dia akan pergi menghadap Allah, sama ada dia menyelamatkan dirinya daripada azab Allah atau dia membinasakan dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni, poin kita ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tuhur syatrul iman. So bila kita kata bersuci itu cabang iman, maka ia selari dengan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan selari pun ucapan kita ni tak ada nilai. Apa yang kita kata tuhur ataupun bersuci itu cabang iman adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Nabi yang kata suci itu separuh daripada iman. Okey? Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Muslim juga, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak juga menerima sedekah dari harta khianat. Dari harta khianat. Kalau orang tu sedekah, harta tu harta yang diambil secara haram, dia khianat, benda tu dia dapat secara khianat, dia sedekahlah banyak mana pun Allah Ta'ala tak terima. Begitulah juga orang yang salat. Kalau dia ni salat banyak rakaat mana sekalipun, kalau dia tidak berwuduk, tidak bersuci, maka salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan kemudian berkaitan dengan suci juga, bersuci juga, hadis hasan dari Abi Kabsyah As-Saluli dari Thauban radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Istiqamahlah, namun kamu tidak akan mampu menyempurnakannya. Ketahuilah bahawa amalan kamu yang terbaik adalah salat, dan tidak ada sesiapa yang menjaga wuduk melainkan mukmin. Jadi dalam hadis ni ada juga selain daripada kita berwuduk untuk mengerjakan salat, kita juga berwuduk, kita juga digalakkan untuk senantiasa dalam keadaan bersuci. Kerana antara sifat orang mukmin ialah dia senantiasa menyucikan dirinya, sama ada daripada kotoran yang zahir ataupun kotoran dari sudut hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi dia senantiasa melazimi amalan bersuci ini. Kita ni kalau kita kata ada ruang, ada waktu, maka berwuduklah. Jaga wuduk kita andai kita mampu. Okey? Lepas solat kita berwuduk, atau dalam keadaan wuduk tak salahnya. Kita sekadar-sekadar untuk berada dalam keadaan wuduk, kerana itu antara ciri orang mukmin. Bila kita ambil wuduk ni, dosa-dosa pun gugur dari celah-celah tangan kita, celah-celah jari kita. Kita pun dapat pahala disebabkan kita bersuci itu kerana Allah. Itu tak tengok kesan dia pula dalam hati dan iman. Maka orang bersuci bukan sekadar membersihkan anggota dia, tapi dia membersihkan jiwa dia, dan dengannya juga akan meningkatkan darjat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Syair dan ungkapan hikmah. Al-Halimi meriwayatkan dari Yahya bin Adam pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kenapa Nabi sebut suci itu sebahagian dari iman? Okey? Jawapan dia, ini kerana Allah telah menamakan salat sebagai iman. Al-Halimi nak sebutnya bahawa separuh daripada iman di sini maknanya salat. Suci itu separuh daripada salat.
di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dalam surah Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan bukti keimanan kamu. Keimanan dalam ayat ini ialah salat menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan salat tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Jadi kedua-duanya adalah dua perkara berbeza. Satu salat menghadap kiblat, dua salat dalam keadaan berwudu. Jadi kata di Al-Halimi ini, inilah yang dimaksudkan, setiap satu adalah separuh kepada yang lain. Besarnya kedudukan wudu dalam salat sehingga disebut dia separuh daripada iman, dan dia juga dimaksudkan sebagai separuh daripada sahnya salat duduk pada wudu tersebut. Baik, kemudian cabang iman yang ke-21 yang seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang seterusnya 21 ialah salat 5 waktu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wudu tu memang secara sendirinya dia meningkatkan keimanan. Tambah pula dengan salat 5 waktu, makin bertambahlah keimanan seorang yang senantiasa melazimi salat 5 waktu. Okey. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan salat sebagai iman berdasarkan dalil yang kita dah baca pun sekejap tadi. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu, iaitu salat kamu. Itu salat kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan Allah juga berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman, yang ditentukan, yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena salat mengikut petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga nak kena salat dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang menjadi asbab atau jalan-jalan yang menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis merujukkan kepada besarnya hubung kait salat dengan iman, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya yang berada pembeza di antara seorang syirik dan kufur serta kufur dengan seorang lelaki. Seorang lelaki beriman, membezakan dia dengan kufur dan syirik ialah perbuatan meninggalkan salat. Berarti bila dia meninggalkan salat, itu menjadi tanda bahawa dia seseorang itu kufur. Kufur, meninggalkan salat secara sengaja. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehari dua hari ni kita juga dihidangkan dengan isu tentang kafir mengkafir. Tak elok orang Islam ni kafir mengkafir. Kita ni kalau boleh doakan saudara kita biar semua masuk syurga belaka. Semua kekal dalam syurga, kekal dalam iman semua. Itu cita-cita kita lah. Kalau boleh semua orang ni masuk syurga. Tapi dalam masa yang sama, bila pun kita kata tak elok mengkafirkan orang, kita kena faham, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu kufur. Kita bukan nak suruh mengkafirkan orang, tapi kita ada tanggungjawab untuk menjelaskan bahawa adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang membawa kepada kekufuran. Lalu bila seorang itu menjelaskan ini adalah perkara atau amalan yang boleh membawa kepada kekufuran, tidaklah bererti dia mengkafirkan orang. Cuma dia menyatakan, memberi nasihat, jangan terlibat dengan perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran.
Ada pun orang yang terlibat tu, dia kena, bila dengar macam tu, dia kena cepat-cepat lah. Dia kena kata, betul ke perkara yang dia buat ni boleh mendatangkan kekufuran. Kalau dia kata betul perkataan tersebut, maka cepat-cepat bertaubat. Tak adalah seorang tu dia suka nak label orang kafir, orang ni tak betul. Tak ada. Orang Islam yang sebenar, dia sangat hati-hati untuk kata orang kafir, orang sesat tanpa sebab. Tanpa sebab. Dan bukan kerja kita pun. Kerja kita ni sebagai orang Islam, mendoakan saudara kita. Kerja kafir, mengkafirkan ni, makna meletakkan seorang itu dalam Islam ataupun di luar, dari sudut qadi sahaja, hukum qadi. Qadi yang berhak. Ada seorang tu kata, dia mengadu seorang tu, Tok Qadi, suami dia begini, macam ni, semayang nyotok gini. Qadi pun panggil tok laki dia, kamu tahu tak, kalau tak semayang hukum dia macam ni gini. Qadi dah terangkan kepada dia juga, dia kata, saya macam-macam mana, Qadi bagi tahu setara pun, Quran ada pun hujah kata gini, saya tetap juga tak nak solat, itu saya punya pasal. Akhirnya Qadi berkata, awak ni telah keluar daripada Islam, maka jatuhlah tolak isteri awak kena semua tak nak pergi solat. Itu hukum Qadi menjatuhkan hukum kafir. Orang-orang awam bukan kerja kita untuk mengkafirkan seseorang, akan tetapi menjadi kerja para ulama menjelaskan amalan-amalan yang membawa kepada kekufuran. Kita tak boleh kata fulan bin fulan kafir, tapi kita boleh kata, jangan kamu tinggalkan salat, kerana orang yang meninggalkan salat membawa kepada kekufuran. Kena beza antara dua tu, menghukum kafir seseorang dengan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Jadi sebab itu saya ambil kesempatan dalam bab ni. Nabi SAW pesan pembeza antara seorang lelaki dan juga syirik serta kufur adalah meninggalkan salat. Kita tak sebut siapa-siapa, tapi kena hati-hati. Orang-orang yang meninggalkan salat, perbuatan itu boleh membawa kepada kekufuran. Okey, perbuatan itu membawa kepada kekufuran. Kita berhukum dengan yang zahir. Adapun hati dia macam mana, benda gaib tu di sisi Allah, Allah Ta'ala yang tentukan dia. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan kembali kepada bab salat ini, salat hukumnya sangat besar, sebagaimana dia membawa kepada kekufuran bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dan juga telah diberi hujah pun dia tetap juga tidak salat. Kufurnya dia begitulah besar faktornya. Andai seseorang itu menunaikan salat 5 waktu, akan menatijahkan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kata booster lah salat ni. Kalau seorang tu nak kuat iman, booster dia adalah salat. Kerana salat ni benda yang besar. Salat 5 waktu berjamaah di masjid, duduk di saf yang pertama, Allahu Akbar, booster iman, syuk naik terus. Tapi dengan satu syarat lagi lah, biar dia ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain katanya, Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Aku tanya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya Nabi, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Ni sahabat kita ni seronok, alhamdulillah adanya sahabat tolong tanya soalan ni kat Nabi. Jadi kita umat yang tak sempat jumpa Nabi ni, ada juga manfaat. Nasib baik dia tanya soalan ni. Bila kita tahu jawapan tu, kita pun rasa seronok untuk kita buat apa yang Nabi SAW sabdakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah, apa benda amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Nampak? Nabi meletakkan salat ni pada waktu dia antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa besarnya faktor salat dalam meningkatkan darjat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa besarnya pengaruh salat, andai kata seorang itu tidak salat secara sengaja, dia boleh mengeluarkan seseorang itu daripada sempadan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya pula Nabi lepas daripada tu, selepas solat apa dia amalan yang paling Allah suka? Nabi SAW kata birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian dia tanya lagi, lepas tu apa? Nabi kata lagi, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Nabi bagi tahu aku berjihad macam tu. Walau istazattuhu lazadani. Kalau aku tanya lagi Nabi tentang amalan tu selepas tu, nescaya Nabi akan menambahnya lagi. Tapi dia tak tanya lah, sekat tu dia tanya. Okay? Ini menunjukkan bahawa salat itu besar kedudukannya dalam agama kita. Sebab bersatulah kita ni kena buat dia secara besar. Kadang-kadang orang kita ni semayang sambil lewa. Dia tak sedar solat tu benda yang besar. Okay? Kena jaga molek. Kena jaga betul-betul solat ni. Kerana dia antara cabang iman yang paling utama. Okay? Antara cabang iman yang paling utama. Kalau tidak, Nabi tak sebutlah mula-mula tu. Waktu kita ni kalau nak buat apa-apa rujuk kepada Nabi SAW. Mana cabang iman nombor satu sekali? Amal apa ni Allah Ta'ala suka? Nabi dah jawab dah. Kita je sama ada tahu ataupun tidak tahu. Bagi orang yang tahu, alhamdulillah, lepas dia tahu, dia ikut betul-betul apa yang datang daripada Nabi SAW. Bagi yang belum tahu ataupun baru tahu, dia belajar. Dia nak tahu apa benda yang besar dalam agama ni yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala suka, yang telah diajar dan diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam sahihain Nabi SAW juga bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat ni juga bersadah tadi dah. Boleh digandakan pula jadi 27 kali ganda. Dengan satu sifat, dengan satu syarat apa dia? Salat berjamaah. Salat berjamaah ni, bila seorang tu salat berjamaah, hak pahala bersadah tadi digandakan pula pahala dia. Kerana apa tu? Kerana itulah sifat salat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka hamba dia ni datang kepadanya secara berjamaah. Terutamanya dalam perkara yang Allah Ta'ala fardukan lah. Ada pohon Nabi SAW buat sendirian dan hantar, ataupun buat sendirian, maka kita kekalkan dia sebagaimana Nabi SAW buat. Baik, kemudian seterusnya hadis Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, juga dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ri'im muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluh. Terjemahannya, tidak ada seorang Muslim yang mendapati waktu salat telah tiba, lalu dia mengelokkan wuduk, kemudian dia khusyuk, rukuk dan buatlah amalan salat dia, kan? Dia memperelokkan wuduk dia, memperelokkan khusyuk dia, memperelokkan rukuk dia. Dia buat cantik elok. Seorang Muslim datang kepadanya waktu salat, dia perelokkan wuduknya, dia perelokkan khusyuknya, dia perelokkan rukuknya, melainkan semua itu menjadi kafarah dosanya yang lalu, selama mana dia tidak mendatangi dosa besar.
dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hal itu berlaku sepanjang masa. Jadi penghapusan bukan sekadar solat ni, bukan sekadar cabang keimanan yang tinggi, malah dia boleh menghapuskan perkara-perkara yang merosakkan iman. Itulah daripada dosa-dosa. Dia boleh kafarah semua dosa-dosa, selama mana orang tu tidak buat dosa besar. Dan dia tidak ada had masa. Dia setahun tu memang begitu. Macam itu setahun. Siapa yang salat berjamaah, dia bagi pahala yang besar. Kemudian dia perelokkan pula rokok dia, sujud dia, tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk dia. InsyaAllah, salat yang dia lakukan itu menjadi kafarah untuknya di hari akhirat kelak nanti. Dosa-dosanya terampun. Ini besar. Sebab tu saya katakan tadi, salat ni memang besar, cabang iman yang antara yang paling besar. Sehingga Allah menamakan salat sebagai iman. Besarnya. Jadi sebagaimana besarnya faktor menambahkan iman, dia juga besar menghapuskan dosa. Tapi ingat, siapa yang tak salat, dia sampai peringkat menghapuskan agama dia. Kerana tak salat tu boleh tercabut agama dia. Kerana besar dan pentingnya salat pada seseorang individu muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Imamul Baihaqi memberitahu kami, tidak ada katanya, tidak ada mana-mana ibadat selepas iman kepada Allah yang mengangkat kekufuran serta dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai iman. Dinamakan Allah ataupun dinamakan oleh Allah sebagai iman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan perbuatan meninggalkannya kufur, melainkan salat. Tak ada benda pun selepas daripada iman yang mana seorang tu kalau dia Allah namakan dia sebagai iman dan Rasulullah menamakan perbuatan meninggalnya sebagai kufur, tak ada boleh challenge amalan salat. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab solat ni buat betul-betul, buat comel-comel. Terutamanya kita dalam 10 awal Zulhijjah ni, 10 awal Zulhijjah ni kita nak cari pahala yang terbaik ni. Nak cari pahala yang terbaik dalam 10 Zulhijjah ni. Maka solatlah betul-betul, solat comel-comel, orang Kelantan kata. Solat comel, cukup tertibnya, cukup rukunnya, cukup tamakninahnya, cukuplah. Itu kata solat yang sempurna tu. Jadi solatlah elok-elok, mudah-mudahan kita ni bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab solat. Dengan sebab solat ni biar bertambah iman. Jangan pula sebab solat ni dia pun malah-malah jadi sebab untuk kurangnya iman, malah sebab untuk dia terjerumus ke dalam lembah kekufuran disebabkan meninggalkan salat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cabang iman yang ketiga. Hari ni biasanya memang kita ambil 3 ya, kan? Cabang iman yang ketiga ialah zakat. Zakat ni orang bayar pun meningkatkan iman. Menjaga keimanan juga. Pasal apa? Nombor satu sekali, kerana Allah memang kepilkan zakat tu dengan salat. Nak tunjuk pentingnya zakat, Allah kepilkan dengan zakat. Ataupun Allah pentingnya zakat, Allah kepilkan dengan salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tengok, Allah kepilkan salat dengan zakat, salat dengan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah dia agama yang benar. Menunjukkan amalan berzakat ni boleh meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dia cabang iman yang bukan biasa-biasa juga. Bukan biasa-biasa juga soal zakat ni. Kena hati-hati. Kalau dia ni orang yang boleh bayar zakat, dia kena rasa bangga. Bukan sebab duit dia habis, aku ni orang miskin tak kena bayar zakat, aku pula kena bayar zakat. Dah lah kerja susah-susah.
tak dia kena seronok, dia kena bangga sebab selama dia jadi orang pembayar zakat, maka dia termasuk dalam cabang keimanan dari cabang-cabang iman. Kerana zakat termasuk dari cabang keimanan. Berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, besarnya peranan zakat ni. Cuma kita kadang-kadang orang ni tak keluar zakat sebab dia tak mampu. Orang tak mampu tu nak macam mana? Bagi yang mampu kenalah. Bagi yang mampu wajib. Dan bila dia mampu, kena ingat dia menjadi asbab untuk bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dia bayar, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, makin kuatlah tahap iman dia. Dia lagu tu. Infak ni bukan sekadar kita menyucikan harta, malah dia kesan dia sampai hati pun jadi suci. Zakat pun lagu tu juga. Dengan sebab zakat, iman tu bertambah. Asyik tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Hingga akhir ayat dia. Dan maksud dia, ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Orang yang simpan harta tak nak belanja. Simpan harta tak nak belanja. Bukan kata belanja lebih kurang, ada lebih sikit simpan. Tak, memang dia tak belanja. Tak belanja tahu, tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Kerana dia sayang kepada harta, dia tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka khabarkan kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, kata Allah. Iaitu pada hari dibakar emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengan dahi mereka. Allahu Akbar. Letak dahi pula dalam besi, temah perak, panah tu. Dia kena cair tu, kemudian dia letakkan pula pada dahi. Diselar dengan dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka. Hancur lebur dah. Lalu dikatakan kepada mereka, rasailah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu mahu simpan itu. Jadi kalau duk simpan harta apa semua, tak ada kebaikan yang banyak lah. Mungkin ada kebaikan sebagai jalan-jalan yang ada. Tapi nak sebutnya bahawa menyimpan harta ni, kalau salah cara, dia boleh mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, caranya menyucikan harta dengan zakat. Bila sucikan harta dengan zakat, pahala kita pun bertambah keimanan kepada Allah. Tu kena jadi seronok apabila kita termasuk dari pembayar zakat. Tapi kalau nak seronok lagi, keluar je infak sampai tak kena bayar zakat. Ada juga. Saya ingat Dr. Syekh Ali Jabir dulu dia cerita, dia tak pernah bayar zakat. Orang tanya macam mana Syekh tak pernah bayar zakat? Dia kata, aku tak simpan harta aku sehingga senantiasalah dia habis sebelum cukup setahun. Infak habis harta. Tengok cukup, tak cukup nisab ni, nak cukup haul ni, ada pun harta ni. Akhir sekali, dia infak, senantiasa dia bagi infak, lalu dengan sebab tu tak cukup nisab, tak keluar zakat. Jadi sebab apa? Sebab dia bimbang termasuk dalam ayat yang mana orang suka kumpul harta tak keluar. Tapi kalau dia kumpul keluar zakat, masih lagi balance harta banyak, okeylah. Sebab harta tu adalah harta yang sudah disucikan. Mana baik harta orang 50,000 simpan tak keluar zakat, dengan harta 5 juta orang yang keluar zakat. Dia kata tu banyak lagi harta 5 juta, aku 50,000 je. Dia 5 juta keluar zakat, harta dia berkat. Kamu 50,000, apa lu tepuk tak sampai juta pun, kalau tak keluar zakat tak berkat. Sebab 50,000 tu memang kena bayar dah kan.
Dan kalau kita ni ada duit hak sama 100,000 tapi duk belanja. Bukan belanja benda mengarut lah. Maknanya kita duk belanja, kita infak kepada anak yatim, sedekah, kemudian pergi guna untuk bayar yuran anak sekolah. Kemudian kita beli pula sapak pula orang ngaji, pengajian, bayar gaji guru dan sebagainya. Sampai hujung bulan tu tengok-tengok duit kita tinggal lah. Balance 1,000 ataupun balance 2,000 daripada 100,000 tadi. Ataupun balance dia 10,000 lagi tinggal, 10% dia tinggal daripada 100,000. Lepas tu bulan depan tambah pula duit kita, belanja. Sampai hujung tahun ni memang tak cukup semua nisab dia. Maka tak kena keluar zakat lah sebab dia banyak infak dah. Sebab dia memang banyak infak tu. Dia tak nanti tunggu duit setahun baru nak bayar zakat. Dia memang infak semua. Tu Syekh Ali Jabir dia buat lagu tu. Kita pun kena buat lagu tu jugalah. Jangan tunggu nisab. Infak terus. Infak insya-Allah. Habis kalau lepas infak ada lagi tak zakat. Kena zakat ya. Infak dah ada lagi harta lebih kena bayar zakat. Kena. Pasal apa? Infak tadi kalau infak sedekah tu dia sunat ya. Zakat ni hak wajib. Kena selesai hak wajib dululah. Ataupun dia nak selamat apa dia niat zakat tak apa. Zakat ni kalau lebih tak apa. Ada nyakit so lagi. Harta banyak tapi tahan korban tak nak sembelih lembu. Sebab apa Sebab apa dia rasa lah macam tu? Sebab dia rasa tak tahulah kita. Orang ni dia kena soal iman ni hubungan kita dengan Allah. Orang yang beriman dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang Allah Ta'ala suruh dia akan buat. Jadi kalau dia ada kemampuan untuk buat apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala suka dan redha, dia akan buat sedaya upaya dia. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah. Maka begitulah bila dia tahu hari ni hari besar, dia akan buat usaha supaya membesarkan hari ni. Bila dia tahu Allah Ta'ala memerintahkan korban, dia sembelih korban. Patutnya orang hak duit banyak ni lagi banyak dia kot. Lagi besar lembu lah. Dia ambil lembu seekor kat dia je. Ada seorang kawan tu memang dia suka macam tu. Dia telefon, "Ustaz, saya nak ambil lembu besar kali macam kita buat tahun lepas." Cari lembu besar kali sembelih. Patut gitulah. Bukan kita kata ada duit banyak kumpul-kumpul harta tapi tak nak apa tu korban. Pada dia tak apalah, bukan kita nak makan daging pun. Dia silap konsep. Korban ni bukan masalah daging. Korban ni ialah kita mempersembahkan sembelihan kita kepada Allah. Waktu kita cari korban lembu yang baik, cantik, kambing yang baik, cantik, tak cacat. Kita sembelih tu sebagai persembahan taqarrub ila Allah. Nama taqarrub tu korban. Seorang tu nak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kata saya tak makan kambing lah Ustaz, tak payah korban kambing lah, saya tak makan kambing. Lepas tu nak korban ayam, nak suka makan ayam, tak boleh pula. Jangan kerana daging kita nak sembelih korban ni, kerana Allah. Kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak makan unta sekalipun. Kalau kita ada kemampuan untuk korban unta, sembelihlah unta sebagai korban kepada Allah. Gitu. Kita tak makan kambing, tak apa, aku tak makan kambing pun. Aku nak korbankan seekor kambing kepada Allah. Sembelih kambing. Upah orang sembelih. Boleh. Korban tu sebab kita tahu nilai korban bukan pada daging, pada ketakwaan kita. Kita tunduk patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaupun hawa nafsu kita nak sebaliknya, tapi kita tundukkan dia kepada Allah, maka disitulah kejayaan kita, kekuatan kita. Dan disitulah nama takwa, dan disitulah orang panggil terima tak terima ibadat korban kita merujuk kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan duk simpan harta banyak-banyak. Kalau lebih juga tuan-tuan, lebih jugalah. Nak korban beli dah, infak dah, banyak lagi harta. Masuk tabung sekolah saya lah. Mudah. Masuk tabung mak tafi kita, link ada disediakan.
Tambah-tambah pula 10 awal Zulhijjah ni. Kalau boleh masuk tiap-tiap hari, dalam masa 5 hari lagi tinggal. Hari ni masuk 100, esok 100, lusa 100. Cukup 5 hari 500. Dapatlah pahala tu banyak. InsyaAllah. Kalau hak mampu 100 lah. Kalau mampu 1000, dia bayar 1000 lah. Tapi kalau dia tak mampu belakang, RM5 pun jadi, tak apa, insyaAllah. Bolehlah. Supaya setiap hari itu adanya infak dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ulang sekali lagi, zakat ni menyucikan iman atau meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Terjemahan, jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka, bahkan ia buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Jadi jangan duk sibuk sangat kupu-kupu harta tak nak belanja. Belanjalah, lepas tu belanja pula jangan belanja ikut ngokseh lah, ikut tanpa panduan lah. Belanja tu sesuai dengan apa yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni ada musim orang pergi haji, belanja duit pergi haji. Musim korban, belanja duit buat korban. Musim orang belanja duit kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam soal perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal waktu dia hantar Muadz ke Yaman. Nabi kata, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ajabu lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftara alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah wa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Fa inhum ajabu lidzalik fa iyyakum wa karaima amwalihim wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainahu hijab wa bainallahi hijab. Baik, ni hadis ni panjang. Ketika Rasulullah SAW mengutuskan Muadz ke Yaman, baginda bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum dari ahli kitab. Oleh itu suruhlah mereka supaya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku ini utusan Allah. Jika mereka mentaatimu, maka ajarkanlah bahawa Allah telah memfardukan salat 5 waktu ke atas mereka. Jika mereka taat hal itu, khabarkanlah pula bahawa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari golongan kaya dan diberikan kepada golongan fakir. Jika mereka taati, waspadalah dengan harta yang mereka kasihi. Jauhilah doa orang-orang yang dizalimi kerana tiada hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala." Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari bersabda, ada Sahih Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan yutawwiquhu thumma ya'khudhu bi lihzimatayhi ya'ni shidqayhi thumma yaqulu ana malik ana kanzuk ana maluk ana kanzuk thumma tala hadhihi al-ayah wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum." Kata Nabi SAW, siapa yang diberi harta oleh Allah namun tidak menunaikan zakatnya, dia bukan tak belanja, sesiapa yang diberi harta namun dia tidak menunaikan zakatnya,
Harta banyak, dia belanja tapi tak habis, lepas tu tak keluar zakat. Macam mana orang yang suka begitu? Nah, dia memang apa? Suka kumpul. Sedangkan dalam agama ni Tuhan tak suruh kumpul. Tuhan cela ni orang kumpul ni. Patutnya kena guna. Duit ni kalau ada guna. Nyom mari baliklah duit tu. Jangan duk simpan dalam akaun sendiri. Baik simpan dalam akaun mak tahfiz. Ada juga orang guna. Hak di akaun kita tu tambah insya-Allah. Masuk. Baik. Jadi maknanya zakat dan infak ni bahagian daripada tanda iman. Sebahagian daripada tanda iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan disangka harta yang banyak tu memberi kebaikan. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Kalau dah kena kalung akhirat susah. Baiklah ni lah pelepah bagi harta. Simpan sikit lah untuk kegunaan. Allah Ta'ala tak suruh bagi belaka juga. Allahumma salli alaihi. Tak ingat dah. Tabsut yadaka ila janahika. Jangan kamu Allah maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan terlalu luas sangat sampai kita pun tak ada apa, mesti ada standby juga untuk kita tu. Cuma jangan berlebih-lebih dalam mengumpulkan harta tu. Sedekah, infak, bayar zakat. Wakaf pun boleh. Lah ni jutawan ni banyak sangat. Patutnya dah boleh bantu dah orang-orang miskin. Orang miskin, anak-anak nak belajar susah dan sebagainya. Kita pakat-pakat bantu. InsyaAllah dengan sifat begitu, kita sendiri pun akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis kita pada cabang iman yang ke-22, kita berhenti pada iman yang ke-33 ni lah. 23, sorry. Cabang iman yang 23. Ada soalan? Tanya. Boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, wallahu alam. Pertama 9 Zulhijjah ni, yang tu hari Sabtu. Bolehkah puasa hari Sabtu? Sebab mereka ada larangan puasa pada hari Sabtu. Adalah perbahasan di kalangan ulama berkaitan dengan puasa hari Sabtu. Soalan dia saya ulang sekali lagi. Ada orang tanya, ada larangan Nabi SAW tentang berpuasa dari Sabtu. Memang Nabi laranglah puasa hari Sabtu. Terutamanya hari Sabtu ni adalah hari kebesarannya orang Yahudi. Okey. Kita orang Islam, hari kebesaran kita hari Jumaat. Pun kita tidak dibenarkanlah puasa hari Jumaat juga. Kecuali berbeza dengan hari Jumaat tu gabung hari Sabtu, ataupun disebut para ulama adalah orang kata memang ada setengah tu memang tak boleh puasa hari Sabtu kecuali puasa fardu je. Kalau puasa sunat ni tak boleh. Sebahagian ulama sebut puasa sunat yang macam mana. Kalau puasa sunat tu saja-saja nak puasa sebab hari Sabtu tak payah. Tapi kalau sunat tu tuntutan dia besar, sunat dia tu. Puasa hari Arafah jatuh hari Sabtu. Puasa hari Ashura jatuh hari Sabtu. Puasa apa lagi? Besar-besar lah. Dua tu ya, paling besar pun. Puasa 6 jatuh pada hari Sabtu sebagai contoh. Maka kita berpuasa masa tu bukan kerana ilahnya, bukan kerana sebab hari Sabtu, tapi sebab benda lain. Kebetulan jatuh pada hari Sabtu. Maka di situ para ulama sebahagian yang kata boleh. Itu boleh, dan itulah yang kebanyakan ulama pegang pun. Kebanyakan ulama bila kita tengok dalam jawapan-jawapan masyayikh pun, kebanyakannya ambil hukum tu. Boleh puasa hari Sabtu dengan satu syarat. Sunat tu bukan sebab cari hari Sabtu tu tak, kerana tak ada hari lain, tapi kebetulan hari tu juga adalah hari besar, hari macam hari Arafah kita sama. Memang tak boleh tukar, dah hari itulah 9 Zulhijjah. Maka besar dah hari tersebut, insya-Allah kita boleh berpuasa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan pula kemudian lagi. Apakah menjaga kebersihan juga sebahagian dari iman, kebersihan tandas
diri, kawasan rumah. Naam. Kebersihan bukan sekadar yang kita maksudkan bersuci tadi. Islam juga menjaga kebersihan dari sudut lahiriah. Kebersihan di rumah, kebersihan di tempat solat, kebersihan dekat tandas, semua ada kaitan. Kalau tidak, tak adalah orang tu Nabi SAW ajar untuk istinja. Istinja ni maknanya menyucikan kemaluan setelah daripada buang air. Malah ancaman besar pula orang yang mana lepas keluar buang air tidak istinja betul-betul. Kan itu maknanya Islam suruh jaga juga kebersihan diri, kebersihan rumah kita. Itu termasuk juga tanda-tanda dari sudut orang yang suka kebersihan, tanda-tanda keimanan. Tapi hak paling utama ialah kebersihan yang bersifat ibadat. Hak tu ibadat umum, kerana kita bersihkan rumah kita tu ibadat. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi orang membersih, kita nak lalu tak nak bagi najis kena waktu kita nak solat. Secara umumnya termasuk dari sudut cintakan kebersihan. Hak paling utama ialah bersih yang bersifat ibadat khusus. Berwudu, mandi wajib, mandi sunat. Okey? Bersugi kita ada bab lain dah. Tapi nak basuh tangan ko, bersuci dalam soal ibadat. Ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, aspek-aspek kebersihan luar juga ditekankan. Aspek-aspek di luar juga ditekankan dalam Islam. Dan dia menjadi antara perkara umum yang insya-Allah mendatangkan pahala insya-Allah. Wallahu taala alam. Kalau begitu kita berhenti setakat tu dululah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.